Okey, kita baca sikit buku ni. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Dosa yang ke-44. Sebelum ini dosa 43, dosa mengumpat kan. Ni ada kaitan dengan mengumpat juga, iaitu namimah, mengadu domba, penghasut. Okey, kata penulis Hafizahullah, mengadu domba, mengadukan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merosakkan adalah salah satu faktor yang menyebabkan terputusnya ikatan dan yang menyulut api kebencian serta permusuhan antara sesama manusia. Jadi dia pergi jumpa A, dia hasut, dia kata B ni buat jahat pada kamu. Dia jumpa B, dia kata A pula buat jahat pada B. Akhirnya dengan sebab kata-kata dia bergaduh dua puak. Allah mencela pelaku perbuatan tersebut dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa la tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'in binamim. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke sana kemari menghamburkan fitnah. Itu namam ataupun namim. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la yadkhulu al-jannah qattatun. Tidak akan masuk syurga tukang adu domba. Apa makna tidak akan masuk? Mana haram masuk syurga. Dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Abbas, marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaitin min hitanil Madinah fasami'a sauta insanaini yu'azzabani fi quburihima wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin thumma qala bala wa fi riwayatin wa innahu lakabirun kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Maksudnya, satu hari Rasulullah SAW melewati sebuah kebun di antara kebun-kebun di Madinah. Tiba-tiba beliau mendengar dua orang sedang diazab dalam kubur. Ini kelebihan khusus yang Allah bagi pada Nabi, yang dapat mendengar dua kubur yang sedang diazab. Tapi kubur lain dia tak dengar. Lalu Nabi SAW bersabda, kedua-duanya sedang diazab, tapi keduanya tidak diazab kerana masalah besar. Lalu baginda bersabda, benar. Dalam sebuah riwayat disebutkan sesungguhnya ia termasuk dosa yang besar. Makna yang buat dosa ni dia rasa tak besar, tapi Nabi kata sebenar yang melakukannya adalah dosa besar. Apa dosa tu? Salah satunya tidak melindungi diri daripada percikan kencingnya. Kencing berdiri ke, kencing duduk ke, sampai mengecik kena badan dia ataupun pakaian, lepas tu dia solat. Menyebabkan apa? Terbatas solat. Boleh masuk, boleh diazab dalam kubur. Yang kedua, seorang lagi kerana suka mengadu domba. Kaki fitnah. Dan kita tahu kan, lepas tu Nabi buat apa? Nabi ambil pelepah pertama, belah dua, dan letak satu di kubur ni, satu lagi di... dan Nabi bersabda, semoga selagi mana pelepah pertama itu basah, ia akan meringankan azab kedua penghuni kubur tersebut. Tapi itu adalah khas, satu khas untuk Nabi. Yang kedua, Nabi tak buat dah di kubur lain, kecuali dua kubur itu sahaja. Sebab apa? Sebab Allah tak bagi Nabi dengar kubur-kubur yang lain yang sedang diazab. Allah bagi Nabi dengar dua kubur itu sahaja. Dan bukti juga itu bukan sunnah Nabi yang patut kita ikuti, ialah sahabat tak buat pun. Kalau itu sunnah Nabi yang perlu diikuti, yang pertama ikut ialah Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi tak ada seorang pun sahabat yang pacak pokok ke, daun ke apa ke di kubur dengan alasan untuk meringankan azab penghuni kubur. Dan kita pun tak boleh buat. Sebab nak buat tak ada. Nabi buat sebab apa? Sebab Nabi diberitahu. Dua kubur, penghuni dua kubur tu sedang diazab. Baru Nabi pacak kan? Kalau kita nak pacak, apa alasan kita? Siapa bagi tahu kita kubur tu sedang diazab? Perjalanan mimpi yang terakhir. Dan kalau kita agak-agak lah kan, tengok kubur ni macam berasak je, kita pun pacak, kita berdosa sebab bersangka buruk. Bersangka buruk.
Okey, di antara bentuk namimah yang paling buruk adalah hasutan yang dilakukan oleh seorang lelaki tentang isterinya atau sebaliknya dengan maksud untuk merosakkan hubungan suami isteri tersebut. Demikian juga adu domba yang dilakukan sebagai karyawan kepada teman karyawannya yang lain. Misalnya dengan mengadukan ucapan-ucapan kawan tersebut kepada karyawannya apa? Pelakon lah. Apa dia? Pekerja. Oh. Biasa ni kan, biasa berlakukan dalam mana-mana syarikat. Dia hasut kawan ni, akhirnya bos pecat. Padahal kawan tu tak buat apa pun. Itu termasuk mengadu domba. Wallahu a'lam.